ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية فمن صلى عليه مرة واحدة عشرا عليه يصلي الله. Di Negeri Sembilan, beliau telah melihat bagaimana kekuasaan penjajah telah merampas maruah dan jati diri bangsanya. Beliau telah bangkit dan memimpin bangsanya untuk memperbetulkan hala tuju bangsanya ke jalan yang lebih sempurna. Ulama yang saya maksudkan adalah Syekh Muhammad Said Linggi, iaitu seorang ulama dan waliullah. Saya pun bersabar tunggu. Saya pun tak minta mimpi ni. Tapi dia kata dua sebab. Pertama, saya mau pergi kerja 9. Saya akan pastikan orang yang masuk tarikat ni orang yang mesti berilmu. Syekh Muhammad Said bin Syekh Jamaluddin Linggi dilahirkan pada 4 Sya'ban 1292 Hijriah bersamaan dengan 1875 Masuk. Beliau dilahirkan di kampung Syed Ali di Makkatul Mukarram. Ibunya bernama Hajah Syafiah binti Haji Muhammad Saleh Al-Fatani. Ibunya ketika di Mekah adalah seorang guru pengajian Al-Quran. Bimbingan dari ibunya telah menjadikan beliau seorang anak yang pintar dan baik lakunya. Manakala ayahnya pula Syekh Jamaluddin Al-Linggi adalah seorang ulama Negeri Sembilan yang terkenal. Ketika di Mekah, ayahnya telah mengajar agama di sana. Syekh Muhammad Said Linggi telah dibawa ke Petani oleh ibunya untuk menuntut di kampung asal ibunya. Ibunya adalah anak kepada seorang tokoh ulama terkenal Fatani, iaitu Haji Muhammad Saleh Al-Fatani. Ketika di Petani, Syekh Muhammad Said Linggi telah menuntut ilmu seperti syariat, usuluddin, nahu, tasawuf dan lain-lain lagi. Beliau adalah seorang anak yang boleh dikategorikan sebagai bijaksana. Syekh Muhammad Said Linggi juga seorang pelajar yang rajin dan beliau sering menghabiskan masa malamnya untuk menetelaah dan menghafal kitab. Syekh Muhammad Said Linggi telah mendapat pendidikan dari ulama-ulama terkenal Petani dan Tanah Melayu. Di antara gurunya ialah Syekh Zainal Abidin dan Syekh Muhammad Nur Kedah. Itu
Datuknya Haji Idris, anak Haji Rahimah binti Khatib Musa bin Awaluddin, Datuk Awaluddin bin Faqih Daing. Dari mana ada hubungan dia? Yang paling dekat dengan Selangor. Bukis sikit. Yang lebih kurang macam itu lah ni. Tapi yang penting ni Datuk saya, Syekh Jamaluddin ni pun juga pernah 2 ulama Negeri Sembilan yang mengajar di Masjid Haram Mekah. Setelah beliau menamatkan pelajarannya di Petani, Syekh Muhammad Said Linggi ketika berusia 17 tahun telah dihantar keluarganya ke Makkatul Mukarramah untuk meneruskan pengajiannya. Guru-gurunya di Mekah terdiri daripada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Makki, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Manakabawi, Syekh Zainuddin As-Sumabawi, Syekh Wan Ali Al-Klantani dan Syekh Ahmad Al-Fatani. Pada satu ketika beliau telah merantau ke Madinah, dan di sana beliau telah menemui Said Ja'far Al-Barzanji, mufti mazhab Syafi'i di Madinatul Munawwarah. Dari Said Ja'far beliau telah menuntut dengannya. Selepas ke Baitul Maqdis, cerita dia isteri yang di Kelantan tu, yang dapat anak dia Ibrahim dan dapat cucu dia Idris ni, satu hari dengar Tok Guru mengajar. Dia balik cerita sama Tok saya, Tok saya siap pakaian, akulah orang yang pertama nak segah Tok Guru. Dia niat macam itulah. Tapi Tok Guru pula tengah-tengah mengajar kata, ada orang yang nak lawan aku, dia langkah je kawasan ni, dia ikut aku. Syekh Muhammad Said Linggi juga telah mendirikan sekolah pondoknya di Ampangan. Pondok ini telah mendapat sambutan dari pelbagai tempat di tanah Melayu. Jumlah muridnya di pondok tersebut tidak pernah melebihi 100 orang. Dalam buku ni sebut ni. Syekh Jamaluddin dan sini ada sebut Syekh 7 Arkam akan 1875 1926. sokong dengan tepat. Tepat. Dah harakah zikir dia buat sini. Dia buat zikir ni, dua buku kan. Belum. Dia percaya tanah padang panas dan pasir. Cuma saya ni ada kitab dia yang banyak simpan kitab dia dulu ni. Syekh Sawi. Syekh Sawi. Surat Sultan Kelantan tu dekat dia. Dia di sini ada Sultan Kelantan, ada surat tek tu dekat dia. Syekh Sawi yang petani tu ada hubungan dengan kita orang tu. Walaupun beliau sibuk mengajar di pondoknya, Syekh Muhammad Said Linggi tetap keluar mengajar dan berdakwah ke Linggi, Rembau, Port Dickson dan juga negeri-negeri lain. Syekh Muhammad Said Linggi kuat mempertahankan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menentang keras sebarang cubaan untuk mengembangkan fahaman Wahabi. Pada beliau, gerakan Wahabi adalah cubaan untuk merosakkan akidah dan keutuhan umat Islam sedunia. Kita telah berpeluang untuk melihat perjalanan sejarah para ulama silam yang sering merantau semata-mata untuk menyampaikan nur ilahi kepada umat manusia. Syekh Muhammad Said Linggi juga tidak ketinggalan di dalam bidang ini. Beliau telah merantau ke pelbagai negara semata-mata untuk menyebarkan ajaran Islam. Datuk Mufti yang ketiga dari keturunan
tuan Syekh? Ya. Saya sebenarnya Syekh Murtaza Haji Ahmad Muhammad Said. Jadi datuk ayah saya Syekh Haji Ahmad Mufti Al-Islam Tamu. Mufti yang kedua ipar saya, yang ketiga saya. Madrasah itu diasaskan oleh datuk bapa saya. Tahun 35, saya lahir tahun 36 atau 7. Jadi madrasah itu dulu pada saya lah. Ketika berdakwah ke Singapura, Thailand dan juga Kemboja, beliau juga telah mengembangkan tarekat Ahmadiyah agar dapat diamalkan oleh masyarakat setempat. Pelbagai kisah pelik yang membabitkan Syekh Muhammad Said Linggi dapat kita dengar atau baca. Antara peninggalan Syekh Muhammad Said adalah meninggalkan sebuah masjid di Ayutthaya, Thailand. Syekh Muhammad Said Linggi juga menghasilkan beberapa buah karangan. Di antaranya ialah disebut di dalam Kanzul Mu'i. Ialah Risalah Al-Fawaid, Kasyaful Ghiban, Hakikatul Riba, Sulamut Ta'rif La Ilmit Tasrif, Risalah Al-Fatah, Nazam Kesesatan Kaum Wahabi, Al-Kasyafu wa Tanafiz an Syahidi Ahmad bin Idris, Syah Kunuzil Jawahirin Nuraniyah, dan Kifiat Mengerjakan Tarawih. Syekh Muhammad Said Linggi telah berkahwin 9 orang wanita. Pada sesuatu masa, beliau mempunyai 4 orang isteri. Ketika meninggal dunia, Syekh Muhammad Said Linggi telah meninggalkan 32 orang anak. Ada antara anak beliau telah menjadi ulama yang terkenal, seperti Syekh Abdullah yang telah menjadi pemimpin tarekat Ahmadiyah dan Syekh Ahmad menjadi mufti Negeri Sembilan. Sekarang saya sedang berada di tanah perkuburan Syekh Muhammad Said Linggi di Seremban. Pada tahun 1926, beliau telah kembali ke rahmatullah pada usia 52 tahun. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhika wa azim sultanik. Falakal hamdu qabla ridha wa falakal hamdu ba'da ridha. Walakal hamdu radita fanayna da'iman samada ila yaumiddin zakirin syakin. ولقضائك وبلائك ذلك من الصابرين حلال المرزقين حرام مأثمين وفي الجنان منعمين رام أدين وإلى وجهك كمحمد صلى الله وسلم يا ربي ناظرين متمتين فضلك مردا جميلا فضلك مردا جميلا اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا فيها اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظ الإسلام رب سمع عجاء ولا حسين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم مولانا محمد رب العالمين تقبل الله فيكم منا ومنكم تقبل يا كريم. للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم إني أسألك بنصر والإله العظيم الذي أرسل عرش الله العظيم وقامت به على الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد بالقدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذلك في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيم